Isu bendera yang terbalik boleh menjadi bahan politik yang begitu besar sampai melibatkan 3 parti sekali, yaitu UMNO, PAS, dan juga DAP. Bunyinya macam remeh, tetapi kalau kita lihat betul-betul, disinilah permainan politik yang penuh dengan strategi, sindiran, dan mungkin juga hipokrasi. Pada video kali ini, kita ingin cerita pasal sindiran pedas yang dilemparkan oleh Ketua Pemuda DAP, Wu Kah Leong, kepada pemuda PAS. Katanya pemuda PAS ini sebenarnya sangatlah bijak, betul-betul bijak. Bijak menunggang isu. Walaupun kononnya tidak terlibat secara langsung dalam himpunan bantahan yang dipimpin pemuda UMNO di Pulau Pinang. Dengar macam panas kan? Jadi mari kita kupas satu persatu sebab disinilah letaknya kontroversi. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Wu sindir Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi, kerana berjaya mendapatkan mileage politik daripada isu jalur gemilang yang dipasang terbalik. Katanya Afnan ini pandai main wayang. Sokong tindakan keras pemuda UMNO sebelum himpun bermula, tetapi masa hari kejadian batang hidung pun tidak nampak. Ahli PAS pun tidak nampak. Dalam kata lain, Wu menuduh pemuda PAS main tunggang isu elak risiko. Menurut Wu, PAS pandai buat kenyataan, dapat populariti, tetapi bila sampai masa betul-betul ingin turun padang, tidak pun muncul. Lagi pedas, Wu juga menyindir Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan. Taqiyuddin sebelum ini kata yang PAS sudah menasihatkan pemuda mereka supaya jangan terlibat dalam isu bendera ini. Tetapi Wu dedahkan sesuatu yang ramai orang mungkin tidak tahu. Sebenarnya seminggu sebelum himpunan itu lagi, pemuda PAS Perak sudah pun menubuhkan pasukan khas. Nama dia Pasukan Peninjau Sayangi Malaysia, untuk memantau isu bendera terbalik. Kalau betul mereka sudah mula lebih awal, macam mana pula boleh kata tidak terlibat? Nampakkah kontradiksi dia di sini? Hafiz Sabri, Ketua Pemuda PAS Perak, siap mengumumkan pasukan itu akan digerakkan ke seluruh negeri. Katanya tujuannya ingin memastikan tiada pihak hina bendera, tiada provokasi, dan untuk menjaga maruah jalur gemilang. Tetapi persoalan Wu, kalau betul pemuda PAS sudah lama turun padang, kenapa PAS secara rasmi hanya nampak muncul bila isu ini sudah hampir reda? Kenapa bukan masa isu tengah panas, masa pemuda UMNO tengah buat bantahan besar-besaran? Sekarang mari kita sentuh pula bab politik Samseng yang jadi highlight dalam sindiran Wu. Dia mencabar PAS untuk jelaskan pendirian mereka terhadap tindakan pemuda UMNO yang menyerbu kedai seorang peniaga kecil Cina, Pang Chin Tian, di Kepala Batas. Premis perniagaan itu diserbu selepas dia didakwa gantung jalur gemilang terbalik. Tetapi Pang jelaskan itu bukan disengajakan. Dia cuma tengah ukur tiang besi, tidak sedar yang bendera itu terbalik. Malangnya kedainya diserbu, menjadi viral, dan semua premis di kawasan itu terpaksa tutup sebab takut dengan keadaan. Pang ditahan polis, manakala Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, juga disiasat sebab mengetuai himpunan tersebut. Di sini muncul persoalan besar. Adakah pemuda PAS setuju dengan tindakan ganas macam ini? Atau mereka sekadar main selamat, tunggang isu bila perlu, tapi elak daripada dikecam secara langsung? Kalau mereka betul-betul ikhlas mempertahankan jalur gemilang, kenapa tidak berdiri bersama UMNO di barisan hadapan masa perhimpunan? Atau sebenarnya mereka ingin menjaga image, tidak mau nampak terlalu ekstrim, tetapi dalam masa yang sama ingin meraih sokongan penyokong Melayu Islam yang sensitif dengan isu kebangsaan. Kalau kita ingat balik, isu bendera ini bukanlah kali pertama dipolitikkan. Setiap kali masuk bulan kemerdekaan,
pasti ada cerita bendera lusuhlah, terbaliklah, ataupun tidak dipasang. Media sosial akan meletup, ahli politik akan masuk campur, dan akhirnya isu ini menjadi senjata politik. Contohnya tahun lepas, beberapa kes bendera terbalik juga dilaporkan, tetapi ia lebih cepat diselesaikan tanpa menjadi perhimpunan politik besar-besaran. Bezanya tahun ini ia berlaku ketika suhu politik negara tengah panas dengan PRK dan juga isu ketegangan kaum. Jadi memang tidak heranlah isu sekecil ini pun boleh menjadi sangat besar. Persoalan kontroversi yang kita kena bincang sekarang ialah adakah isu jalur gemilang ini betul-betul soal patriotisme ataupun sekadar wayang politik untuk menunjukkan siapa yang lebih Melayu dan siapa yang lebih nasionalis. Kalau kita tengok gaya pemuda UMNO, mereka ingin tunjuk hero, berani turun serbu kedai, walaupun akhirnya disiasat polis. Pemuda PAS pula nampak macam ambil pendekatan dua alam. Ada pasukan pantau dan ada kenyataan sokongan, tetapi tidak berani turun sekali. Kemudian muncul pula DAP yang sindir habis-habisan, ingin menunjukkan bahwa tindakan dua sayap parti Melayu Islam ini hanyalah gimmick politik dan bukan perjuangan ikhlas. Jadi soalan panas untuk kita fikir, adakah pemuda PAS ini memang bijak main strategi, ambil mileage tanpa ambil risiko, atau sebenarnya pengecut yang takut nak berhadapan dengan reality? Kalau mereka betul-betul ingin membela jalur gemilang, kenapa bersembunyi? Dan kalau DAP kata UMNO main politik samseng, adakah PAS diam sebab tidak mahu musnahkan peluang kerjasama masa depan dengan UMNO melalui Perikatan Nasional? Kamu nampak tak? Semua ini bukan sekadar isu bendera, tetapi ia mencerminkan betapa hipokritnya politik Malaysia apabila soal bangsa dan negara dijadikan modal. Dan inilah yang buat kita tertanya-tanya. Sampai bila bendera negara kita akan menjadi bahan tunggangan politik? Sampai bila isu patriotisme akan dipergunakan untuk mencari sokongan? Adakah rakyat sebenarnya peduli dengan bendera terbalik ataupun lebih peduli dengan harga barang yang makin melambung? Adakah ini semua distraction supaya kita tidak fokus pada masalah sebenar negara kita pada masa kini? Itulah permainan politik Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua. Kita kena pandai baca antara baris. Kadang-kadang mereka nampak macam berjuang untuk negara, tetapi sebenarnya mereka berjuang untuk kepentingan politik masing-masing. Jadi saya ingin lontarkan satu persoalan kontroversi untuk Anda semua. Kalau pemuda PAS betul-betul ikhlas, kenapa mereka tunggu isu reda baru mahu muncul? Dan kalau pemuda UMNO dianggap samseng, adakah PAS takut untuk kecam sebab takut hilang kerjasama politik nanti? Apa sebenarnya yang lebih penting bagi mereka? Jalur gemilang ataupun kuasa politik? Anda rasa siapa yang menunggang isu ini lebih kuat? UMNO yang turun serbu, PAS yang cuma main wayang, ataupun DAP yang sindir sambil cuci tangan? Teruskan bincang di ruangan komen di bawah sebab saya yakin isu ini tidak akan habis di sini sahaja. Dan kalau Anda rasa politik Malaysia sekarang makin penuh dengan drama, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini kerana percayalah, drama politik kita ini pun lebih hebat, mungkin lebih hebat lagi daripada siri yang ada di Netflix. Kita jumpa lagi dalam kupasan, dalam ulasan yang seterusnya, sebab setiap hari ada sahaja pendedahan baru yang lebih panas, lebih kontroversi, dan sememangnya lebih mengejutkan. Baiklah kawan-kawan semua, salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.